أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117, baris yang ke-16 daripada atas. Surat 117 baris yang ke-16 daripada atas. Kita berhenti tu tengah sikit tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jatuh ia berlaku ia, mana ia ujub. Ia tu kembali pada ujub. Maka jatuh ia badal ujub. Mereka itu Qadariyah. Kenapa berlaku ujub kepada mereka yang berpegang dengan akidah Qadariyah? Sebab tiada ingat akan minnah, akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka tidak ingat akan minnah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak ingat akan minnah, nikmat daripada Allah? Kerana gerak diam hamba, memilih dan melakukan ibadah oleh hamba adalah semata-mata perbuatan hamba. Semata-mata perbuatan hamba. Semata-mata perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mu'tazilah Qadariyah ni akan jatuh kepada ujub lah. Apa-apa kebaikan yang dilakukan semata-mata perbuatan hamba sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Maka Mu'tazilah Qadariyah ni terdahulu sudah dibicarakan. Mereka akan ujub pada sekalian amalan mereka. Mereka akan ujub Qadariyah ni. Mereka akan ujub dengan tiap-tiap kelakuan mereka, amal ibadah mereka. Sebab amal ibadah mereka, mereka sendiri yang memilih, mereka sendiri yang melakukan. Bukan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ahli sunnah. Seperti ahli sunnah. Dia nak gini, seperti bahawasanya i'tiqad ahli sunnah. Seperti ahli sunnah, seperti bahawasanya i'tiqad, tambah atas tu sikit. Seperti bahawasanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebab tiada ingat akan minnah. Tiada ingat akan minnah ni seperti bahawasanya i'tiqad ahli sunnah. Tiada menegahkan ujub pada tiap-tiap amal hingga ditentu akan dia dengan menyebutkan minnah, maka menegahkan ujub.
Seperti bawanya i'tiqad ahli sunnah. I'tiqad ahli sunnah ni tiada menegahkan ujuk pada tiap-tiap amal. Ahli sunnah ni tidak tertegah ujuk pada tiap-tiap amal ahli sunnah hingga ditentu akan dia. Hingga ditentu akan dia. Bukan dituntut tu. Hingga ditentu akan dia. Akan amal dengan menyebut minnah daripada Allah, maka menegahkan ujuk. Seperti bahawasanya i'tiqad ahli sunnah tiada menegah ujuk pada tiap-tiap amal juga hingga ditentukan dia, ditentukan amal dengan menyebutkan minnah, ingat akan nikmat daripada Allah, maka menegahkan ujuk. Adapun Qadariyah ni tidak tertegah langsung daripada ujuk. Sebab apa? Sebab amal mereka bukan perbuatan Allah. I'tiqad ahli sunnah pun tidak tertegah dengan ujuk juga. Sehingga kan mereka ingat akan nikmat, maka tertegahlah ujuk bagi ahli sunnah. Kan dulu kan i'tiqad ahli sunnah di kalangan orang awam, orang awam kita nak sebut dah kadang salah sokmo awam. Dia awam ni ditasydid atas mim, tapi lidah ni mudah awam, jadi tasydid atas waw. Dah tu ditasydid atas mim. Nak sebut macam mana? Awam kena awam, ain, waw, alif, mim dikena tasydid atas mim. Ada ni ammah kan tasydid atas mim tu kan. Awam tasydid atas mim. Kadang-kadang sebut awam bukan tasydid atas waw. Ada ni kalau dengar macam tasydid atas waw tu yang duk pakai lah. Bukan, dia lidah ni awam. Jadi bunyi macam mana? Tasydid duk mana? Atas waw tu. Dah tak? Tasydid bukan atas waw, tasydid atas mim. Tapi sebutan lidah ni kadang-kadang salah. Sebutan lidah kadang-kadang salah. Sebut jadi tasydid tu bunyi macam atas waw. Tasydid atas waw terkadang ni. Dia terdahulunya orang awam. Kalau ni mudah ni Arab ni ammatu ahli sunnah, ammah orang awam, 5 orang awam. Jadi orang awam di kalangan ahli sunnah terdahulunya mereka bercampur-campur. Yang dahulu kan mereka ni mukhallitun kan, bercampur-campur. Yang mana terkadang orang awam ni sedar ingat akan nikmat Allah, maka mereka tertegah daripada ujuk. Terkadang mereka lupa amal ibadah lakukan tu daripada Allah, maka datanglah ujuk. Ini orang awam, orang kebanyakan di kalangan ahli sunnah. Adapun di kalangan ahli sunnah arifin, aulia, tu terselamat daripada ujuk, semata-mata syuhud akan af'alullah. Itu ahli sunnah di kalangan khawas, di kalangan orang-orang yang arif, di kalangan aulia. Tetapi kalau Mu'tazilah Qadariyah ni tak ada lah. Mereka ujuk pada tiap-tiap kelakuan. Maka jatuh ia ujuk mereka itu sebab tiada ingat akan minnah. Memang dia tak ada nikmat Allah situ. Seperti bahawasanya i'tiqad ahli sunnah tiada menegah ujuk juga pada tiap-tiap amal hingga ditentu akan dia akan amal tu dengan menyebutkan minnah, zikrul minnah, ingat akan nikmat Allah. Nikmat Allah ni gerak diam boleh belajar, gerak diam boleh buat amal. Bukan gerak diam tu, hati memilih nak belajar, hati memilih nak beramal. Itulah minnah, nikmat daripada Allah. Memilih tu pun nikmat daripada Allah. Lepas tu gerak diam belajar buat amal, minnah daripada Allah. Jadi orang
orang ahli sunnah ni, orang awam ni, apabila mereka menyebut, mereka ingat, menyebut tu ingat dengan hati, minnah, maka menegahkan ujub. Itu ahli sunnah di kalangan orang kebanyakan. Di kalangan orang kebanyakan. Dahulu jangan lupalah, Imam Ghazali membahagikan manusia ni kepada 3 jenis. 3 jenis, 3 golongan. Jenis golongan yang pertama, Mu'tazilah Qadariyah ni lah. Mereka ujub pada tiap-tiap kelakuan. Yang kedua, orang yang mustaqim, orang yang tetap hatinya hanya bersama dengan Allah, ini arif. Mereka sentiasa ingat akan syuhud akan af'alullah. Mereka selamat daripada ujub. Bukan mereka selamat dari ujub, bersih daripada ujub. Mereka bersih hati daripada aghyar dan akdar, dipanggil. Aghyar selain daripada Allah, akdar kekeruhan lalai, kekeruhan lupa. Lala lupa ni yang mengkeruhkan kitanya. Kan kita lala lupa sentiasa. Mereka orang mustaqim, orang yang tetap ni, dia kan arif billah, mereka bersih daripada akdar kekeruhan lalai. Bagi mereka, lupa lalai sesaat satu dosa yang amat besar. Dan ada kata-kata arif, bila mereka lupa sesaat kepada Allah, qadaitu biriddati, aku menghukumkan dia, aku tu murtad. Bukan murtad agama, murtad maqam. Pada ni orang sampai tahap ni, hati sentiasa syuhud akan Allah, nafas demi nafas, saat demi saat, sesaat sahaja lupa, seperti sesaat sahaja tangan tidak genggam gelas. Macam ni jadi gelas. Ni genggam ni. Sesaat je tangan jadi apa? Jadi apa? Jadi kering. Tangan nak bagi kering tau. Kering kaki tau. Ke tangan bagi kering kau. Kebas. Kebas. Pegang molek gelas-gelas, sesaat je tangan jadi kebas. Orang apa? Tak serasa apa? Tak serasa dah orang kata. Kebas. Dia ada sesaat je tangan ni. Macam dia jadi gelas. Jatuh pecah lah. Begitulah mereka. Sesaat lupa akan Allah, pecah, berdosa dah. Itu hakikat. Ini bagi hak sampai maqam ni. Itu golongan yang kedua. Bukan kata mereka bersih daripada ujub, mereka bersih daripada aghyar dan akdar. Aghyar ni selain daripada Allah. Diri mereka tak ada di basirah mereka. Gerak diam mereka tak ada di basirah mereka. Macam mana? Malam yazuk lam yadri. Mereka yang tak sampai tahap ni, mereka tak akan tahulah. Cerita boleh lah. Allah dua yang sedap. Macam mana sedap? Sedap. Mani macam gula. Dok. Dan mani macam apa? Macam manis. Dok. Lepas tu mani sedap. Ceritalah berbaku-baku pun. Makan kau dulu. Rasa tak pernah. Macam biasa tu buat ceritalah. Macam mana orang berkahwin? Oh, berkahwin. Macam mana? Tak nak cerita. Lepas tu macam mana? Berkahwinlah dulu. Malam yazuk lam yadri. Gitulah. Mana boleh cerita macam mana? Cerita hanya cerita kat luar je. Mana orang sampai tangga ni begini. Macam mana hati mereka sesaat pun tak lupa, di hati mereka suci daripada aghyar dan akdar. Allah fanakan. Bukan Allah hilangkan keakuan, Allah hilangkan segala-gala. Dia sebut hilangkan keakuan kan? Hilang segala-gala. Aku ke, kamu ke, makhluk ke, tak ada. Allah hilangkan. Bukan kita buat. Allah yang hilangkan. Kita kena hilangkan keakuan. Ayat tu salah awal dah. Kita kena. Oh, kita yang buat. Kita yang buat tu nisbah hakikat syirik dah. Kita kena hilangkan. Saya sudah hilang keakuan. Ada saya lagi. Ini bicara hakikat lah. Hak saya pernah sebut tu, hak dalam FB, hak komen, hak orang belajar tu, hak tu bukan, hak tu orang pinang.
Pina, pening. Pina ada pina. Pina ada pina. Dijumpai ilmu hakikat sekali, pina dia ni. Macam tu lah, mari cahaya, pina. Tak tahu kan? Ada apa tak nampak? Dah mari cahaya. Terang molek cahaya, pina. Pina tu teraba-raba. Teraba-raba ni lah, cepat-cepat nak komen. Hak tengah pina, hak tengah kabur. Allah yang hilangkan, bukan kita kena hilangkan. Tak ada kita di situ. Tak ada. Tapi Allah yang hilangkan aku, kamu, segala-gala. Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itu suci daripada Ariyat dan Akdar. Ini hak ni memang licin. Hak yang ketiga tu, orang awam di kalangan ahli sunnah, mukhallitun, bercampur-campur. Terkadang ingat akan minah Allah, terpelihara daripada ujub. Terkadang lupa akan minah Allah, maka jatuh kepada ujub. Ini hak orang awam kadang ahli sunnah. Orang awam ni dengan ahli sunnah ni bukan awam ni sebab ilmu ni dah. Ni orang awam, ni orang kebanyakan, ni orang yang alim. Orang awam ahli sunnah ni termasuk orang yang melaut ilmu sekalipun. Termasuk orang awam ni orang yang baru melaut, orang yang melaut ilmu sekalipun, tapi mereka tak sampai makam arif pun sama, akan sentai digoda dengan riak, ujub, takabur. Orang sampai orang mustaqim, hak tetap tu, arif tu, tak ada dah waktunya nak riak, ujub, takabur. Mana dia pun tak ada, af'al dia pun tak ada. Allah fanakan. Allah fanakan, bukan lakon. Lakon ni terundur pada Jabariyah. Bukan buat, bukan lakon. Allah yang fanakan. Tapi di kalangan orang yang Allah belum fanakan, orang awam di kalangan ahli sunnah, walaupun melaut ilmu sekalipun, sentiasa digoda dengan riak, ujub, takabur. Lagi kuat godaan, lagi tinggi ilmu, lagi banyak amal, lagi kuat godaan riak, ujub, takabur. Itu orang awam. Orang awam ni bukan kata awam ni sebuah kita kan orang awam kan. Orang kebanyakan, orang-orang yang berilmu ni janganlah buat perkara yang mengelirukan orang awam. Orang kebanyakan tak belajar banyak, tak erti mana orang awam ni. Jadi kalau orang berilmu buat perkara, memanglah perkara tu khilafiyah. Khilafiyah sekalipun dengan masyarakat umum, jangan buat perkara yang menyebabkan orang mana? Orang ni akhirnya melakukan dosa-dosa besar yang membabitkan sesama anak Adam. Kalau hanya setakat mana ni? Melontar, tulislah apa pun berbentuk ilmiah, tak apa. Hak ni dah ilmiah dah, bodoh, bengong. Ni. Tak ada masalah. Ni keluar pandangan begini dalam kitab ni, hak ni keluar pandangan begini dalam kitab ni. Okey je, tak ada apa-apa. Tapi yang banyaknya, Allah, ayat tu menyakiti hati orang. Itu dosa anak Adam. Jadi timbul kita berdoa awam kenapa? Orang-orang yang berilmu. Berilmu secara mana tak tahulah, tapi dapat kedudukan tinggi dalam ilmu, hak inilah yang akan orang duduk sibuk di Palestin duduk takir sama orang Islam. Duduk mana? Kata mengata sama orang Islam. Di Palestin tu macam mana? Di tempat kita macam mana? Di tempat kita macam mana sekarang ni? Duk fikir tu, duk fikir nak benda tu benda selesai. Benda selesai, benda khilafiyah, cerita secara khilafiyah. Dalam amalan, jangan kita buat amalan yang orang kebanyakannya tak tahu. Buat macam orang ramai lah. Jangan buat pelik-pelik. Kalau kita dah mengajar, kita boleh cerita. Ini pandangan ni begini, pandangan. Dalam mengajar kita boleh cerita. Dalam buat, kena jaga. Sebab bukan semua orang tahu apa yang kita buat tu benda khilafiyah. Dalam kita nak buat tu. Tapi buat pelik ni akan timbul masyhur.
Kalau wak biasa takkan timbul masyhur. Wak pelik ni masyhur. Boleh timbul nama dia, tapi macam mana dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan macam mana? Yang hok jahil-jahil pula ke bawah ni. Guna ayat-ayat yang menyakitkan. Yang menyakiti sesama orang Islam. Tapi nampak macam minat ke agama. Nak bicara bab hukum hakam. Jagalah tulisan tu. Kemukakan hujah. Bermutuk ilmiah. Tak ada masalah. Panjang mana pun tak ada masalah. Tapi janganlah menyakiti. Tapi punca mari mana? Mari daripada orang yang duduk atas. Sebab orang awam kebanyakan ni memang tak erti. Bukan orang kebanyakan lah. Orang-orang yang label pertengahan pun kadang-kadang. Ustaz-ustaz sendiri pun label pertengahan. Perkara-perkara yang tak pernah berlaku. Mereka pun pelik juga. Sama je. Benda yang tak pernah berlaku. Biasanya buat macam ni. Kalau buat sebaliknya, tu jadi tak tahulah. Kalau jenis rendah diri tak apalah, tak tahu. Kalau jenis hak cepat, di situ menghukum. Terus menghukum tu akan memanaskan suasana. Yang wak mula-mula buat tu memang dia nak memanaskan suasana, nak menghebatkan diri. Orang lain pula nak memanaskan suasana pula. Orang berilmu juga. Lepas tu ekor-ekor bawah ni gok bidah saja lah. Ekor kan? Mana? Ekor belakang rebar depan tak sedar dah. Rebar depan tak sedar dah. Ekor belakang tu bidah apa tu? Gapi tak saut belakang? Ekor-ekor panjang-panjang kan? Depan depan okey je. No belakang. Ni. Jadi pelik. Kalau bicara bab ilmu, cari ilmu lah. Jangan duk baloh macam bicara bab benda jahil, benda hak tak kait dengan ilmu agama. Tapi jangan duk buatlah perkara yang mengelirukan. Benda khilafiyah. Tahu benda khilafiyah? Banyaklah benda fiqh ni khilafiyah. Kalau benda khilafiyah, kita berlapang dada semualah. Kalau benda tu khilafiyah, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jumhur kata boleh contohnya, kita kena cermatlah. Yang mudah-mudah pula kita nak mensyirikkan orang, nak bid'ahkan orang, nak mukharafatkan orang. Kalau benda tu khilafiyah. Akhirnya panjang. Lama timbul pula. Dah benda tulisan tak akan terpadang. Kalau percakapan tidak akan terpadang. Kemudian orang pun timbul balik. Timbul balik. Benda yang selesai dah. Benda yang selesai dah. Apa? Orang awam, orang kebanyakan. Atau kebanyakan tu orang yang ilmu tak banyak lah. Orang kapung-kapung. Bukan ada ilmu mana pun. Ilmu sekodoh-sekodoh. Apa yang dia amal, hak tu je lah. Lepas tu kalau berlaku perkara lain, tak pernah pun, salah ni, pelik ni. Dia sekarang kita memang banyak pakar. Kadang-kadang kita pakar bukan pandangan mazhab Syafi'i pun. Orang berkahwin, wali ke, saksi ke, kalau pasti tak sah. Wali saksi nikah, kalau pasti tidak sah, itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dah cek dak wali tu, cek dak saksi ya. Wali saksi kalau dia semayang. Kalau dia semayang, kalau dia belajar fardu ain, tak pasti. Sudah sebesar tak pasti. Tapi kenapa orang dok tu sebab pada masa kita sekarang pakar pandangan mazhab Hanafi, pakar pandangan Imam Ghazali, pasti pun sah. Tapi betul dalam bab bodak ni dia kena cermat. Dalam bab perkahwinan kemaluan ni, bab bodak dia kena cermat. Betul. Tapi dengan suasana sekarang ni, nak periksa betul-betul wali mana yang adil, saksi mana yang adil. Cuma kita kiranya dalam ramai-ramai nikah tu kan, memanglah saksi tu dah ketah tu, alik ni 2 orang, alik lelaki sebelah perempuan 2 orang. Tapi hak tu saksi hak dia ketah. Satu masjid ni ada puluh-puluh orang. Lepas tu masa nak berkahwin tu, jangan berkahwin sekadar 10 orang ahli keluarga, jangan. Biar jadi ramai. Sebab apa? Dalam ramai-ramai tak ada 2 saksi yang adil.
Gitu je lah. Tak saksi duduk depan tu. Hak tu saing dia ketah. Hak tu saksi jabat agama. Hak tu saksi jabat agama, betul lah. 2 orang sebelah lelaki, 2 orang sebelah perempuan. Itu saksi jabat agama. Saksi belaka ada tu. Lepas tu biar jelas dengar. Okey, saksi ada. Okey, saksi. Okey. Jangan. Gitulah. Dia, kita sekarang memang terkadang dah kita banyak kita pakai pandangan-pandangan lain. Walaupun bukan pandangan muktamad sekalipun dalam bab fiqh lah. Dalam bab fiqh. Dalam bab pegangan kena kejap molek. Bab fiqh tak apalah, dia banyak kelonggaran, banyak keluasan. Tapi luas macam mana pun orang kebanyakan tak tahu. Jangan awak peluah gitu, akhir tak tahu ke betul ke tak. Sebab apa? Boleh belaka. Yalah, ini ayat tu jangan pakai. Dia kata, siapa nak cerita ni bukan jangan pakai betul benar. Nak cerita. Apa hukum perkara ni? Jawab boleh pun boleh, jawab tak boleh pun boleh. Apa? Ada belaka pandangan. Seolah-olah gitu. Jangan salah faham ni, jangan jawab dah tahu. Tapi nak ceritanya pekoh ni luah. Apa hukum ni? Jawab boleh. Ada pandangan tu. Jawab tak boleh. Ada lah tu pandangan tu. Seolah-olahnya gitu nak pekoh ni. Seolah-olah. Tapi jangan ambil betul benar. Jawab ikut suka jangan. Tapi seolah gitulah. Pekoh ni banyak khilafiyah. Luah. Tapi kita orang masyarakat umum tak tahu. Buat sebagian orang ramai-ramai lah. Jangan satu benda yang sedikit sahaja. Tidak menyusahkan. Tidak menyusah apa? Kamu menyusahkan dan merosakkan masyarakat. Kerana kau ni tak mau menyusahkan. Akhirnya menyusahkan dan merosakkan masyarakat. Benda sikit sahaja. Tapi tadilah nak buat pelik daripada orang. Tapi akhirnya jadi macam masyarakat. Orang duduk di Palestin tu macam mana, negara kita macam mana, duduk bertelingkuh perkara yang siap dah. Perkara yang siap dah. Cuma kita perlahan-perlahan kita lontarkan keluasan fiqh dalam masyarakat sekadar. Kita lontarkan sedikit biar masyarakat kita terbuka. Tapi secara cermat lah. Secara cermat. Sebab kita orang Malaysia ni bukan macam masyarakat di negara Arab. Mereka terima Islam pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa khalifah-khalifah awal Islam. Kita terima Islam ni kemudian dah di penghujung. Yang mana sampai di kita ni bukan hanya satu mazhab. Satu mazhab pun tak pandai-pandainya kita ni. Tempat mereka bagai-bagai mazhab. Sebab mereka ramai guru, ramai syekh-syekh. Bagai-bagai mazhab tempat mereka. Tempat kita ni bukan hanya satu mazhab. Satu mazhab pun tak lepas. Satu mazhab fiqh pun tak lepas kita ni. Mazhab Syekh ni sungguh ke kita? Itu tempat kita. Sebab tu yang awak mudah-mudah gitu. Untuk maslahat orang awam, orang kebanyakan. Atau awam, orang kebanyakan. Hak di sini hak bicara bab mukhallitun ni yang bercampur, terkadang zikul minnah, terkadang ujub ni. Dia kan orang awam, dia kan ahli sunnah. Orang awam ni walaupun melau ilmu sekalipun, selagi tidak sampai kedudukan mustaqim, dia kan arifin. Tapi ahli sunnah sendiri pun tiada menegah daripada ujub pada tiap-tiap amal, hingga ditentu akan amal dengan menyebutkan minnah, dengan ingat akan minnah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menegahkan ujub lah ni ahli sunnah bila dia ingat akan minnah, nikmat daripada Allah. Adapun qadariyah, mereka ujub semata-mata dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Sebab amal ibadah yang mereka lakukan adalah pilihan dan perbuatan hamba sendiri, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana terdahulunya dalam kitab Minhaj ni, i'tiqad qadariyah, kudrah yang baharu, yang memberi berkah dengan sendirinya, tiada dengan kudrah Tuhan. Itu Mu'tazilah qadariyah.
kudrah yang baharu, kudrah yang hadisah yang ada pada diri hamba. Memberi bekas. Jadi muassir hakiki, bekas yang hakiki dengan sendirinya, dengan sendiri kudrah yang baharu ni. Bukan perbuatan Allah. Dengan sendiri makna apa? Tiada dengan kudrah Tuhan. Tapi kudrah yang baharu ni mari mana? Mari daripada Allah yang jadikan. Kudrah yang baharu tu Allah yang jadikan. Lepas Allah jadikan kudrah pada diri hamba, siap kerja Allah. Kudrah baharu yang ada pada diri hamba yang memberi bekas. Memberi bekas pada gerak dia yang berusaha dan berbekas pada penghujung usaha dia. Muasir di sini memberi bekas dengan sendiri gerak diam tu, dan berbekas pada berhasil apa yang diusahakan. Mana membekas pada memilih di hati. Memilih ni hamba memilih sendiri. Hamba yang menjadikan pilihan tu sendiri. Lepas tu bergerak. Gerak tu hamba yang buat sendiri. Berhasil apa yang hamba buat sendiri. Itu hak qadariyah. Cuma ni kena berlalu sikit lah. Kita minggu lepas bicara bab akidah dah. Minggu lepas, minggu dulu pun memanglah kita sebut secara ringkas. Kita ahli sunnah ni qadariyah pada zahir, Jabariyah pada batin. Kalau Jabariyah pada batin itu 100% betul. Jabariyah pada batin itu 100% betul. Kemudian Qadariyah pada zahir ni kena cermat. Sebab Qadariyah ni dua perkara. Yang pertama, pilihan perbuatan hamba serta memberi bekas. Dua ni dua. Jabariyah tak ada. Allah Ta'ala belaka. Bukan beri bekas, pilihan pun Allah, perbuatan pun Allah, tak ada hamba. Jadi hak batin hakiki Jabariyah itu betul 100%. Tapi kalau kata zahir Qadariyah tu kena cermat. Sebab dia ada dua situ. Yang pertama memilih dan melakukan, yang kedua menjadikan di penghujung tu. Dua. Memilih, melakukan, dan di hujung tu memberi bekas jadi. Kita hak kata zahir Qadariyah ni di mana? Sebab kita ahli sunnah hanya berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan, tapi tak beri bekas langsung. Qadariyah beri bekas. Kita berpegang tak beri bekas langsung. Ada ni? Tapi hak yang kita ambil kata Qadariyah pada zahirnya hanya pada hamba ada pilihan dan perbuatan. Serta beri bekas. Beri bekas tu Qadariyah. Ahli sunnah tidak beri bekas. Jadi pada zahir tak serupa dah tu. Ada ni. Memang tidak beri bekas. Ni. Pilihan dan perbuatan hamba ni. Qadariyah zahir dan batin. Pilihan hamba mutlak, perbuatan hamba mutlak. Ingat kita ahli sunnah, pilihan dan perbuatan hamba hakikinya Jabariyah. Kena peringat sebab sekarang ni timbul, tapi bukan Qadariyah sebab tak beri bekas. Tak beri bekas. Kalau beri bekas tu Qadariyah lah. Tak beri bekas di penghujung. Tapi diri ikhtiar usaha ni tiba-tiba mutlak hakiki hak hamba, cuma tak beri bekas. Itu bukan ahli sunnah gitu. Faham tak ni? Qadariyah pilihan dan perbuatan hamba mutlak serta beri bekas. Beri bekas, hamba sendiri beri bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Faham tak ni? Kita ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Setakat tu je. Tetapi tidak beri bekas. Itu Qadariyah beri bekas. Yang kita nak mati sini ni. Diri pilihan dan perbuatan hamba. Qadariyah ni hakiki, mutlak, batin, sebenar-benar memang
pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Setelah bekahlah. Kita ahli sunnah tidak. Walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak boleh bekah. Diri pilihan dan perbuatan balik pada batin hakiki Jabariyah. Tak ada. Hak timbul sekarang ni Qadariyah tidak, sebab Qadariyah bekah. Timbul sekarang ni pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba cuma tak boleh bekah. Itu bukan ahli sunnah gitu. Ada dalam kitab kata mutlak pilihan dan perbuatan hamba, mutlak lughawi bukan mutlak hakiki. Mutlak lughawi, al-lughah tu benar ala zahir. Lughah bina atas zahir. Zahirnya mutlak kan? Zahir tak mutlak. Bukan kita memilih sebebas-bebasnya pada zahir. Bukan mutlak. Mutlak. Sebebas-bebasnya. Pilihan kita sungguh pada zahir, bukan pada batin hakiki. Tapi golongan Tuhan timbulnya pilihan dan perbuatan hamba ni mutlak batin hakiki. Cuma tak boleh bekah. Itu bukan ahli sunnah. Itu bukan ahli sunnah.